Jadi dikata sedikit tu Allah ampunkan, dikata macam itu. Jadi dia pun teruskan. Dia teruskan tawaf sampai 7. Lepas tu dia sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tu dia teruskan sa'i, dia teruskan bergunting. Balik hotel, saya buat postmortem. Saya pun cakap-cakap. Dia tak berani nak jumpa. Kawan dia yang jumpa. Dia tanyakan, Umi, kalau kencingnya sedikit aja. Saya kata kencing tu lalunya daripada mana? Dia lalu daripada kemaluan, dikata macam itu. Kan ada perkara yang membatalkan wudu. Apa dia perkara yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari 2 jalan. Sedikit ke tak sedikit ke memang dia batal. Kecuali kalau kita ni memang termasuk dalam daimul hadas. Kalau termasuk dalam daimul hadas tak jadi apa-apa. Tapi kena ingat puan-puan ya. Ini saya cakap lagi ni. Di sana nanti ramai dari kalangan jemaah haji kita yang sentiasa sikit-sikit nanti saya daimul hadas. Saya daimul hadas sebab dia nak senang. Tu yang jadi masalah kepada jemaah tu nanti ya. Okey. Jadi itu yang saya dah cakap tadi ya. Itu poin penting tu. Okey. Ni tempo ini nanti saya terangkan kalau ada soalan nanti lagi senang. Okey. Tempo suci antara 2 haid maknanya 15 hari ya. 15 hari kejap. Ini warna-warna darah lah. Merah kehitaman, merah tua, coklat, kuning. Saya tuliskan kat situ kuning tu memang tulisannya kuning ya. Kemudian yang 5 keruh. Okey. Kenapa saya highlightkan ini? Nanti apabila tuan-tuan misalnya ya, dia tengok pada hari kebiasaan haid. Ada tak yang faham hari kebiasaan haid? Apa makna hari kebiasaan haid? Hari kebiasaan haid ni maknanya ialah hari di mana setiap bulan kita datang haid itu berapa hari. Itu maksudnya macam itu. Kan tiap bulan kadang-kadang kita datang 7 hari. Orang lain datang 5 hari. Jadi nanti kalau tuan-tuan jumpa ustaz atau ustazah, ustaz atau ustazah tu akan tanya, hari kebiasaan haid puan berapa hari ya? Entah, saya pun tak tahu. Tu silap tu. Maknanya sekarang ni, daripada sekarang ni dah tahu dah hari kebiasaan haid itu tu dah berapa hari. Berapa hari selalunya ya? Jangan pula macam ini. Bila datang haid ada masalah, suami yang pergi jumpa guru agama. Saya memang kalau suami yang jumpa, memang saya takkan jawab. Memang pernah sekali tu jemaah tu jumpa suaminya, Umi, isteri saya kan macam ni. Isterinya kat mana? Kat dalam bilik. Saya tak nak jawab kalau isterinya tak datang. Saya kata macam itu. Sebab bila suami yang dengar, suami nak tak faham, nak terangkan pada isteri lagi 2 kali tak faham. Jadi saya suruh dia datang jumpa saya. Saya tunggu. Dia pun datang. Saya pun tanya, Puan, Puan hari kebiasaan haidnya berapa hari? Bang, aku datang haid selalu berapa hari bang? Ya Allah, saya rasa macam aku nak cubit orang ni. Dia datang haid pun dia tanya suaminya berapa hari dia datang haid. Maknanya ini kalau puan-puan macam itu memang malulah. Malu sangat. Kemudian saya tanya lagi, sebab dia dah suci, lepas tu dia datang lagi. Sebab tu saya tanya lagi, Puan hari tu berapa hari bulan suci, sebab nak kira-kira. Tanya lagi dengan suami, bang, ingat tak hari tu hari berapa hari bulan saya suci bang? Aduh, hai. Ini perkara betul tuan-puan, perkara betul. Jadi puan-puan nanti balik rumah ni, kan kita ada kalender kuda yang kecil kan. Ada kalender kuda yang kecil tu. Kalau tuan-tuan puan-puan hari tahun ini dapat pergi haji, simpan kalender kuda tu, terus buat pangkah macam Piramli tu Pangkah hari yang puan-puan datang haid. Lepas tu suci. Kalau suci tu bagi tanda right hijau, suci. Jadi nanti kalau bulan 2, bulan 1 ni sucinya ada masalah. Kemudian bulan 2 nanti macam mana? Jadi nanti sampai bulan 7 rekod tu guru agama bila ada masalah je dia dah tengok tu, oh seronok macam ini. Senang dia nak bagi dia punya jawapannya. Tapi bila kita sendiri ditanya pun tak tahu berapa hari kita datang bulan, berapa hari bulan kita datang, berapa hari bulan kita suci, memang jadi masalah. Jadi masalah kabirah namanya tu. Ya. Jadi mintalah, alatlah tuan-tuan puan-puan ya, alat. Sebab ni ada masalah mengenai hukum. Nanti ada kaitan dengan puasa, ada kaitan dengan sembahyang, semuanya ada kaitan dengan tawaf. Yang lelaki sebagai suami pun wajib puan-puan, tuan-tuan. Sebab apa? Isteri ni di bawah tanggungjawab puan-puan, tuan-tuan semua. Ya, okey. Jadi
Kalau misalnya, ini misal, ini andaian, masa nak balik Malaysia, belum lagi selesai tawaf haji, bukannya tawaf umrah, dah nak balik tu belum lagi buat tawaf haji, tapi tiba-tiba datang haid. Tunggu, maknanya tak suci lagi. Tapi hari kebiasaan haidnya selalunya 6 hari. Hari ni habis, esok dah nak balik, esok petang nak balik. Jadi esok dah masuk hari kebiasaan haid, bukan hari kebiasaan haid. Macam mana saya nak cakap, sebab tak ada ni, susah nak tulis. Macam ni saya ulang balik. Contohlah, Umi, hari kebiasaan haid Umi ialah 6 hari. Contoh ya, 6 hari. Jadi hari ni hari yang ke-6. Esok hari yang ke-7. Maknanya esok hari yang ke-7 itu tidak termasuk dalam hari kebiasaan haid. Tapi bila saya tengok darah saya cuma tinggal kuning-kuning saja, maka yang kuning ni, itu yang saya highlightkan yang ini. Yang kuning ni dia dikira istihadah, ikut mazhab lain ya. Nanti saya tengokkan. Ni ya, jap. Ni tengok. Ikut kekuningan dan kekurangan keluar selepas hari kebiasaan haid tidak dikira haid. Saya ulang balik supaya puan-puan faham. Saya bagi contoh, Umi datang haid, hari kebiasaan Umi ialah 5 hari. Contoh 5 hari. Hari ni dah masuk hari yang ke-5. Lepas tu darah dah tak ada lagi, cuma tinggal kuning-kuning saja. Esok petang saya dah nak berangkat balik ke Malaysia. Saya belum lagi buat tawaf rukun. Sa'i rukun pun belum buat lagi, sebab saya masih datang haid. Maka esok kita pun mandi sebab bukan masa hari kebiasaan haid lagi dah lepas dah hari kebiasaan haidnya. Maka saya pun mandi, saya terus buat tawaf rukun dengan sa'i rukun tu. Tapi puan kena pakai ini jugalah, kena pakai juga. Itu sah sebab dia ikut hari kebiasaan haid. Itu sebabnya saya cakap tadi, kena alert betul-betul hari kebiasaan haid kita tu berapa hari. Jangan main-main tuan-tuan. Ini diri kita, bukan diri orang lain. Mak kita pun tak ada jaga kita. Kita kena alert sendiri. Ya, kena alert sendiri. Kita berapa hari dia punya darah yang darah hari kebiasaan haid kita. Itu maksudnya itu. Ataupun sama ada nak balik Malaysia ataupun nak balik nak pergi ke Madinah. Jadi itu kena ingatlah betul-betul. Ya. Ini setiap tahun ada tuan-tuan. Setiap tahun ada, dan kita sebagai guru agama memang kita kena cari jalan macam mana nak selesaikan masalah haji, masalah rukun haji, jemaah haji yang dah nak balik. Kalau dia lambat lagi balik tak jadi masalah, tapi masalahnya dia masih lagi belum suci. Jadi kita kena ambil yang hari kebiasaan haid. Itu contoh. Tapi yang ini yang kedua lah. Yang pertama tadi yang saya kata, kalau dia dah tak keluar lagi, kemudian pasti tak keluar, kemudian dia mandi, dah mandi pakai pad, lepas tu dia buat tawaf, buat sa'i. Sebelum dia buat sa'i tu pastikan dulu pergi bilik air, kat sininya ada darah ke tidak. Kalau ada darah, tadi tawafnya tak sah sebab masih ada darah. Tapi kalau dia dah buat tawaf tu darah tak keluar, maknanya dia okey lah, dia sah lah, sebab masa dia buat tu suci. Okey. Ni istihadah. Saya terus ambil yang ni lah. Saya ambil terus ni. Ini putus haid. Putus haid maknanya menopause. Kalau ikut mazhab Syafi'i 62 tahun. Ini galibnya lah. Tapi sebenarnya ikut kita lah. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk yang kali pertama baru nak menunaikan haji ni, satu aja pesanan saya, tolong doa betul-betul. Jangan silap doa. Apa yang Umi cakap? Jangan silap doa. Sebab saya tak pernah makan pil penahan haid, tak pernah. Seumur hidup saya memang saya tak pernah. Dan saya hanya doa saja. Tapi bila doa tu saya silap. Bila saya datang haid, saya doanya apa? Ya Allah, cepatkanlah kering darah haidku. Cepatkanlah kering, bukan cepatkanlah suci. Jadi bila dah cepat kering, Allah makbulkan, jadi cepat keringlah. Tu sebabnya saya kata
jangan silap doa. Jangan silap doa. Apalah Umi ni kan, tahu. Ada sekali tu saya silap doa juga. Anak saudara tu dah lama berkahwin, bertahun-tahun. Dia kata, Umi, tolonglah doakan saya kat Mekah supaya saya dapat mengandung. Jadi saya doakan dia supaya dapat mengandung. Jadi dia mengandung 9 bulan, lepas tu anaknya meninggal. Saya kata saya silap doa sebab saya tak cakap penghabisannya. Maknanya dia selamat melahirkan, bayinya sehat, semua itulah. Saya cuma minta dia mengandung. Allah bagi mengandung lah. Tu jangan sampai silap ya. Jangan sampai silap lagi dia punya doanya. Doa betul-betul. Tuan-tuan, doa betul-betul. Sebenarnya apabila kita dah pergi haji ni tuan-tuan, apa yang kita minta di sana Allah akan makbulkan. Terutama masa di Arafah, menjelang tenggelam matahari dengan matahari tenggelam dengan malam menjelang kan, maghrib kan, itulah waktu yang paling afdal untuk berdoa. Itulah waktu yang paling afdal untuk berdoa. Doalah, semua doa. Andai katalah kalau Allah tunjukkan, dipamerkan doa Siti Ngesah binti Jayus ni, tak tahu apa malunya kita kan. Kita dah lah banyak dosa, tapi kita minta doa macam-macam pada Allah, tapi orang lain tak tahu. Saya bagi tahulah masa yang paling terbaiklah, afdal untuk kita berdoa menjelang waktu maghrib, tenggelam matahari itu. Sebab antara siang dan malam kita dapat tu, itu doa lah waktu tu. Ya, doa. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita minta tu Allah akan makbulkan. Ya, Allah akan makbulkan. Okey. Yang ini yang putus haid. Okey, untuk puan-puan yang dirahmati Allah yang sekarang ni telah putus haid, maknanya sudah menopause. Jadi puan-puan pun kena bawa juga ni, padnya kena bawa juga. Sebab kalau misalnya dia menopause dalam 2 tahun atau 3 tahun, bawalah juga standby. Sebab ni berlaku kepada jemaah di bawah saya. Saya cerita ni kebanyakannya, memang semuanya, bukan kebanyakan, memang semuanya apa yang saya hadapi sendiri dengan jemaah saya sendiri. Saya diberitahu jemaah tu baru sampai, dan bos suruh saya, Umi, tolong tengok ni jemaahnya tengah meraung-raung ke atas, kat dalam bilik. Jadi pun saya datang ni, ingatkan dia meraung-raung sakit ke apa. Saya kata, Puan, kenapa menangis ni? Ini kan dah tanah suci Mekah. Allah tak sayang dengan saya. Saya dah umurnya 65 tahun, dia kata. Saya dah ada cucu. Kenapa Allah bagi saya datang bulan lagi? Saya ni jenis yang suka popet. Saya cakap apa tuan-tuan? Untungnya Puan datang bulan lagi, nanti sampai kat Malaysia boleh mengandung lagi. Gila engkau, dia kata. Dia cakap saya gila tuan. Sebab saya cakap macam itu, saya ingat saya bolehlah seluruh dengan dia supaya dia jangan tension sangat kan. Oh, dalam hati saya, oh perempuan ini tak boleh buat main ni, tak boleh buat main. Lepas tu saya pun cool. Dia cakap, okey Puan, semua tu rezeki Allah. Saya kata, Puan kat sini nak beribadat, tapi Puan diduga oleh Allah dengan kedatangan haid. Tapi saya tak pasti sama ada darah yang keluar daripada kemaluan Puan ini sama ada darah istihadah ataupun darah haid. Jadi kalau macam itu saya nak tengok darah Puan ini darah istihadah ataupun darah haid. Dia kali kedua cakap, gila engkau. Tadi dah gila, maknanya saya dah gila 2 kali. Dia doakan saya gila 2 kali. Gila engkau nak tengok darah aku, dia kata. Orang lain tak pernah tengok darah aku, engkau nak tengok. Kalau saya tak tengok, macam mana saya nak pastikan Puan ini darahnya darah istihadah ataupun darah haid? Bila saya cakap macam itu, dia ni depan kawan-kawan ni, dia terus nak buka seluar. Saya kata, Puan, janganlah buka seluar depan saya. Pergilah masuk bilik air, kan dah malu. Tadi gilakan orang. Dia terus buka. Dia macam malu-malu sikit, dia terus masuk bilik air, dia buka. Masa dia dah buka tu, dia kata, Umi, dah. Saya masuk, saya buka pintu, baunya memang hanyir sehanyir-hanyirnya. Saya kata, memang sahlah itu darahnya darah haid. Lepas tu saya suruh yang lain tu, okey, yang lain ni buat tawaf. Sebab saya tanya kebanyakannya buat haji ifrad. Kemudian saya kata yang lain tu tolong turun ke bawah, sebab ustaz dah tunggu untuk bawa tawaf. Biarkan Puan ini dengan saya.